Amin. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita merenungkan satu tema firman Tuhan, mahkota kemuliaan. 各位弟兄姐妹，我们要思考一个主题，就是荣耀的冠冕。 Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 4 berkata demikian. 彼得前书的5章4节这样告诉我们： Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。 Ada seorang hamba Tuhan di bulan Oktober kemarin, dia merawat orang tuanya 1 minggu di Rumah Sakit Jakarta Barat. 有一位神的仆人，他上个月整整1个礼拜照顾在雅加达医院留医的一个他的年长的父母。 Setelah 1 minggu, hari Sabtu boleh pulang ke rumah. 在那边留医了1个礼拜，到了礼拜6可以回家休养。 Hari Minggu papanya yang umur 83 tahun ini kembali masuk ke rumah sakit di Karawaci. 可是到了礼拜天，这位父亲已经83岁的高龄，他又进医院， 2 minggu di rumah sakit tersebut dirawat. 又在留医2个礼拜， Total sudah 3 minggu bolak-balik dan di rumah sakit terus. 已经3个礼拜来来往往的在医院。 Akhirnya boleh keluar dan pulang dari rumah sakit Karawaci tersebut. 终于等到了可以回家休养。 Papanya yang divonis dokter karena pendarahan di otak dan penyumbatan di otak terkena stroke ini. 然后医生是判断呢，他这个瘫痪是因为他脑溢血造成的。 Walaupun sudah 3 minggu di rumah sakit, pulang dari rumah sakit dalam keadaan tidak bisa bicara, makan harus dari hidung dengan selang dan dalam keadaan bed rest total. 虽然他已经3个礼拜就医了，可是他还不能够讲话沟通，他吃东西也是要从鼻孔从管道输进去，他只好躺在床上。 3 hari setelah papanya keluar rumah sakit, 他爸爸出院3天以后， mamanya yang umur 73 tahun tiba-tiba terkena serangan stroke dan besoknya meninggal. 然后他母亲73岁高龄，突然中风，然后隔天就过世了。 Betapa sedihnya hati hamba Tuhan ini. 这位神的仆人心里非常的难过， Begitu merasa bersalah karena konsentrasi merawat papa yang di rumah sakit, 3 minggu pulang ke rumah, dalam 3 minggu lupa akan keadaan kesehatan mamanya. 因为他3个礼拜忙忙碌碌照顾在医院留医的父亲，他已经忽略了3个礼拜里面的妈妈需要照顾。 Yang dipikir papanya ternyata mama dipanggil duluan oleh Tuhan. 他所操心的是父亲的健康，结果是母亲先被主恩召。 Tanggal 23 Oktober kemarin, 就是在10月23号那一天， sang mama yang dikasihi dikuburkan di salah satu pekuburan. 他所亲爱的母亲被埋葬在一个坟园。 Dalam minggu-minggu kedukaan, 在他悲伤的这些日子， penuh dengan kesedihan. 他满身痛苦。 Puji Tuhan, Tuhan menguatkan dan menghiburkan. 感谢主，神再次的眷顾他，激励他。 Karena firman Tuhan berkata bahwa kalau seseorang dipanggil Tuhan, rumahnya yang di surga sudah diselesaikan dan dia dipanggil pulang. 因为神的应许说，如果神的仆人已经完成了他地上的功劳，他卸了一切以后，天上已经为他准备永久的家 Tetapi 园。 kesedihan itu tetap meliputi. 可是这个悲伤还在里面。 Lalu hamba Tuhan itu membaca 1 Petrus pasal 5 ayat 4. 然后这个神的仆人就读了这一节的经文，彼得前书的5章4节。 Setiap hari dibaca, 每一天重重复复的， setiap hari direnungkan. 每天思考这一节经文， Hari demi hari, kesedihan mulai sirna. 天复一天，这个悲伤慢慢的消失。 Renungan firman Tuhan di 1 Petrus pasal 5 ayat 4 yang meneguhkan hamba Tuhan tersebut bahwa apabila gembala agung itu datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 这位神的仆人得到神给他的应许，就是到了牧长显现的时候，你们就必得那永不衰残的荣耀冠冕。
dia percaya bahwa mamanya yang sudah menyelesaikan pertandingan akhir telah bertemu gembala agung dan telah menerima mahkota kemuliaan. 他相信他所亲爱的妈妈已经打好他美好的圣战了。现在牧长向他显现，要把荣耀的冠冕赐给他。 Penyesalan yang dalam kembali sirna oleh karena firman Tuhan ini. 他过去非常的懊悔，非常的悲伤，慢慢的消失了，因为神的话语再一次的激励他。 Kesedihan yang begitu melukai hati terhiburkan ketika setiap hari mempersiapkan firman Tuhan, merenungkan tentang mahkota kemuliaan. 他因为在准备荣耀冠冕这个奖章的时候，他心里面的忧伤、悲痛，慢慢的、渐渐的消失。 Jemaat yang terkasih yang hari ini di rumah mengikuti live streaming dan jemaat di gereja. 各位亲爱的弟兄姐妹，无论你是在家里参加现场直播的崇拜，或者在教会一起崇拜的， Tanggal 23 Oktober ketika ibu ini dikuburkan adalah hari ulang tahun saya, 23 Oktober. 4月23号，当这位母亲被埋葬的时候，也正好就是胡牧师的生日。 Dan ibu yang dikuburkan itu adalah mama saya sendiri. Hamba Tuhan itu yang mengalami kesedihan itu adalah saya yang berdiri di hadapan saudara. 被埋葬的这位妈妈，就是我的亲生母亲。那位忧伤的牧师，就是我本人。 Saudara, saya bisa merasakan ketika Petrus menuliskan ayat ini dengan air mata yang menetes. 我肯定的，彼得在写这一节经文的时候，他是满面流泪的，在写。 Petrus mengalami sebuah pengalaman di Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. 他回想到他曾经经历过在约翰福音21章15节17节的经历。 Di dalam ketakutan dan penyesalan ketika dia menanggalkan Yesus Kristus yang menderita bagi dia. 他因为离开了他的信心，他否认了耶稣，他远离神的时候，他心中是非常懊悔、非常害怕。 Petrus yang pernah dalam ketakutan, yang pernah mengkhianati Yesus. 他非常害怕，他也曾经出卖了他的主。 Ketika menuliskan kata gembala agung ini, dia ingat bahwa dia pernah mengalami mengecewakan gembala agung itu. 他在写这位牧长的时候，他就深深的体会到，我曾经违背了这个牧长，使他伤痛了。 Yohanes 21 kita ingat Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. 我们知道，在约翰福音21章，主耶稣吩咐他说：“你要牧养我的羊。” Yesus berkata 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. 耶稣重复的3次：“你要牧养我的羊，你要牧养我的羊，你要牧养我的羊。” Kini 这个时候， pribadi tersebut menuliskan ayat yang berkata, gembala agung itu jika datang. 就是这位违背神的人，他今天说：“那牧长显现的时候， Maka engkau akan menerima mahkota kemuliaan. 你就必得到那永不衰残的荣耀冠冕。” Saudara, mungkin tangan Petrus ketika menuliskan ini dengan gemetar. 也许彼得他写下这一节经文的时候，他手是在颤抖的， Dengan air mata yang menetes. 他的眼泪不断的汪汪的流下， Karena dia tahu dia pernah memperlakukan gembala agung ini dengan tidak baik. 因为他知道他已经违背了这位牧长。 Apakah pantas aku menerima mahkota kemuliaan? 其实他会自责说：“难道我还配得这个荣耀冠冕吗？” Petrus tahu gembala agung inilah yang telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. 他知道，就是这位好牧人，他为他牺牲舍命。 Tetapi Petrus yang menuliskan kalimat itu bukan lagi Petrus yang hidupnya di dalam penyangkalan yang dulu. 因为彼得这个时候他写这个经文的时候，他不是过去否认耶稣的那一位彼得了， Tapi seorang Petrus yang telah memiliki pengharapan di hadapan matanya. 他是有盼望以后肯定会站在主的台前。 Saudara, firman Tuhan di 1 Korintus pasal 9 ayat 25 berkata demikian. 在神的话语在哥林多前书的9章25节是这样的告诉我们： Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal.
mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 哥林多前书9章25节这样告诉我们：凡焦虑争胜的，诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。 Ayat ini berbicara tentang hidup dalam pertandingan. 这里告诉我们是在征战得胜的时候， Baik Petrus maupun Paulus menyadari bahwa upah mahkota mulia tersedia bagi mereka yang hidup dalam keadaan berjaga-jaga. 保罗也好，彼得也好，他们深信这个荣耀的冠冕是预备给那些战战兢兢为主工作的人。 Menguasai diri dalam segala hal. 他就要凡事节制的人， Hidup seperti dalam kapal perang. 就是好像在军舰的那个紧张、战战兢兢的心态。 Selalu di layar saudara yang di rumah yang mengikuti dari YouTube live streaming bisa melihat kapal perang yang sedang meletuskan senjata. 你们可以从家里聚会的看荧幕上，这个军舰它在放炮的时候， Orang yang hidup dalam kapal perang selalu siap sedia. 因为在军舰的每一个人，他们是已经预备好的、戒备好的， Selalu waspada. 他们时时非常谨慎， Menguasai diri dalam segala hal. 他们在凡事上已经很节制的， Siap sedia terhadap serangan musuh. 他们齐全的戒备要反攻敌人。 Berjaga-jaga sekalipun dalam keadaan tertidur. 他们虽然还在那边困倦的时候，还是要警醒。 Itulah hidup yang dalam pertandingan. 这就是活在一个征战、一个比赛的心情。 Petrus sadar juga bahwa iblis itu seperti singa yang mengaung-ngaung. 彼得也深深知道，魔鬼就像吼叫的狮子。 Petrus menyadari hidupnya pernah lalai. 彼得深知道他曾经错过了。 Baik Petrus maupun Paulus menyadari kehidupan menuju kepada mahkota kemuliaan adalah sebuah kehidupan seperti dalam pertandingan. 所以彼得也好，保罗也好，他们知道他们的生活就是一个战场，就是为了要得到荣耀的冠冕。 Hidup bukan hanya dalam pertandingan, tapi hidup itu adalah pertandingan. 我们不单单活在一个征战当中，活着就是一个征战。 2 Timotius pasal 4 ayat 5 dan 7 berkata demikian. 提摩太后书的4章5节跟7节这样告诉我们： Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. 你们要凡事谨慎， Sabarlah menderita. 要忍受苦难， Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. 把传道的功夫做好， Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 尽你的职分。 Paulus berkata sekali lagi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. 保罗再次的强调说：“那美好的仗我已 Aku 经 telah 打过了， mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。” Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， hari ini kita diingatkan tentang mahkota mulia yang disediakan oleh Tuhan. 我们今天再次的被提醒，神已经为我们预备了荣耀的冠冕。 Bagi orang yang menyadari hidup ini seperti dalam pertandingan. 如果你已经知道这个生活就是一个战场的话， Dan bahkan hidup ini adalah pertandingan. 你明明知道我们活着就是在征战。 Saudara, ayat ini berbicara apakah kita menjadi pelayan atau penonton dalam hidup ini. 所以这句话就让我们分明，我们到底是一个观众呢，或者我们就是演员。 Kalau saya bertanya yang di gereja juga yang di rumah, 我们在座的、在教堂的，或者在家里的每一位， bagaimana kita dapat mencapai garis akhir? 我们如何能够跑到我们终点线呢？ Saudara, bergantung pada cara kita memandang diri sendiri. 这就要看我们如何看自己的身份。 Sebagai atlet yang harus bertanding, 如果你是一个 terus 运动员， memotivasi diri, 你要去比赛的运动员，你 berjuang 不断的鼓励自己 atau 奋斗， penonton yang hanya duduk santai. 或者你是一个观众，你就在那边闲着。 Saudara, saya ketika di pemakaman San Diego, ketika mama saya dimakamkan di hari ulang tahun saya persis. 就是刚好在我生日的那一天，
我埋葬了我的母亲的时候， saya berkata bahwa rumah mama saya sudah selesai di sana. 我就对我自己说，我妈妈的家，永远的家已经为她预备好了。 Walaupun hati saya serasa nggak rela. 虽然我的心很不甘愿， Saudara, saya begitu nggak siap ketika ditinggalkan oleh mama saya. 妈妈离开我，我那时候还没有做好心理准备。 Tapi saya belajar satu hal dari kehidupan mama saya. 可是我从母亲的生活上，我学习到一件事情： Mama saya hidupnya bukan sebagai penonton. 我妈妈的生活不是一个观众的生活。 Semua anak, menantu dan cucu menyaksikan bagaimana mama saya adalah seorang pelayan yang luar biasa. 因为她的儿女们、她的媳妇、孙儿女们都能够看到我妈妈的生活是一个服侍主的人。 Bagi mereka, nenek ketika cucu-cucunya bersaksi, nenek kami adalah seorang yang sangat melayani. 那孙子们就说，我们的奶奶是非常热心侍奉的人， Sangat peduli kepada sesama. 非常关心周围的人， Selalu mendoakan anak, menantu dan cucu. 常常为他的媳妇、为他的孙儿女们都祷告。 Saudara, kalau minggu pagi, mama saya udah mandi pakai baju rapi. 如果礼拜天早早他就洗好了澡，然后就穿好衣服，很整齐的在等待了。 Mama saya mengikuti live streaming dari gereja. Itu duduk baju udah rapi. Dia bukan nonton ibadah. Dia ikut ibadah. 他早早就穿得很整齐的，虽然是参加现场直播崇拜，他不是在那边当观众的参加，可是他是参与在里面。 Dia buka buku, dia pegang bolpen, dia catat khotbah yang dia dengar. 他把他的笔记本打开，他手拿着笔，所做的每件事情他都记录下来。 Seperti hari ini, setiap minggu saya kan ke rumah mama, dia akan cerita ke saya. Tadi saya dengar khotbah pendeta ini. 然后，如果像现在我礼拜天会到他家的时候，他就有说，刚才那位牧师所讲的，我都把它记下来。 Dia bukan penonton. Sebelum duduk di depan TV, dia mandi, dia pakai baju persis seperti ke gereja. 所以他坐在电视前，他不像我们在看东西，可是他就预备好自己，好像去了教会，在教会敬拜一样。 Setelah berjalan sampai hari Rabu, dia buka lagi buku. 到了礼拜三，他就把他的笔记本又再打开。 Dia ingat lagi, kalau dia lupa khotbah pendeta ayatnya mana, dia baca ulang. 如果他忘了那时候礼拜天牧师讲的经文是在那里，他就翻开圣经再重复一遍。 Saudara, hidup mama saya bukan hidup seperti di kapal pesiar. 所以我妈妈的生命不像在游艇的那个生命。 Hari ini banyak orang Kristen hidup seperti di kapal pesiar, bukan kapal perang. 今天多少基督徒的生命就是活在游艇的生命当中，不是活在经卷的生命当中。 Sudah tahu orang di kapal pesiar, itu hidupnya cuma dilayani. 因为我们知道，在游艇里面的人，就是需要人家服侍他的人。 Nggak peduli apapun yang terjadi di luar sana. 他不管外面发生什么事， Rasanya semua pasti aman, pasti lancar. 他会觉得说，我们这平稳的。 Oh, di kapal pesiar yang dilakukan kalau bisa nikmatin hari demi hari, nikmatin semua pelayanan, nikmatin semua fasilitas. 因为在游艇里面，你一天比一天的，就是尽量的享受一切的设备、一切的招待。 Oh, orang di kapal pesiar tidak pernah sadar apapun yang terjadi di luar. Yang dia sadar adalah tubuh ini kalau bisa dimanjakan. 他在游艇里面的人，他不会关心到外面的风浪，他只关心到我这个人要得到非常的安逸。 Saudara yang terkasihan Tuhan, mari ingat perkataan Petrus dan Paulus tadi. 所以弟兄姐妹们，我们来时时的记住彼得和保罗所讲 Gembala 的， agung itu akan datang. 我们的牧长要显现。 Kita hidup saat ini dalam keadaan yang boleh dikatakan nggak ada kepastian di depan. 我们知道，我们现在活在一个前面渺茫、不稳定的时代。 Tadi ngobrol dengan hamba Tuhan Gembala Saudara, rencana Desember mau buka ibadah, jemaat sudah bisa datang. Tetapi lihat kondisi. 刚才我跟麦牧师、你们的主任牧师聊天的时候，他说我们很希望12月份我们就会
开门让大家到教会来崇拜，可是我们要看情况的进展。 Mundur lagi ke Januari baru bisa jemaat hadir. 可是我们看进展的情况，也许要拖到正月份才能够开放。 Kita tidak pernah tahu keadaan di depan seperti apa. 因为我们前面我们不知道，我们很渺茫。 Kalau tahun 2019 minta kita tebak tahun ini seperti apa, nggak ada yang tahu akan seperti ini jadinya. 如果当时在2019年，要我们猜猜看2020年会发生怎样的情况，我们万万猜想不到会像今天的情况。 Bahkan tanggal 1 Januari kita masih ibadah, saya yang khotbah. 甚至在1月1日正月1日讲到的时候，是由我来讲。 Kita tidak tahu akan terjadi seperti keadaan dunia sekarang ini, gereja nggak bisa ibadah. 1月1号，我们根本不知道这个世界好像一个舞台在转变。 Kalau ingat kembali lagi keadaan di tanggal 1 Januari ketika Jakarta banjir, firman Tuhan ini disampaikan. 如果我们想到在正月1日，我们耶加的大水灾，然后我们又想到那一天所传讲的信息， Tuhan begitu jelas memberi pesan kepada jemaat, restart recharge hidupmu. 所以神要我们再次的把自己的生命充电， Supaya engkau bisa restart hidupmu. 那我们能够重开， Supaya kita bisa go, pergi. 然后我们就可以前进。 Saudara, benar kita diberi waktu untuk benar-benar bersatu teduh di rumah, recharge hidup kita. 所以这就已经应验了。我们有那么长的时间，好好的在家里有灵修的生活，充电自己的灵命。 Oke, yang hadir di gereja masih ingat tanggal 1 Januari? 你们坐在教堂的还记得吗？正月1号的崇拜， Tuhan memberi kita waktu untuk recharge diri kita. 神要我们再次的被充电。 Maka bagi saya orang bisa meraih mahkota kemuliaan adalah orang yang sungguh-sungguh memakai waktu ini untuk hidup bergaul dengan Tuhan. 所以你要得到荣耀的冠冕吗？你就要跟神有同行，跟神有交往。 Ketika dunia dijatuhkan hukuman bahwa karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia menjadi terkutuk. 这个世界依照亚当夏娃犯了罪，被咒诅，被定罪了。 Upah dosa adalah maut. 因为罪的工价乃是死。 Tapi Tuhan memberikan sebuah pengharapan melalui kehidupan Henokh. 可是从以诺的生命当中，我们看到神给人有一个盼望。 Bukan Tuhan tidak konsisten dengan firman-Nya. 不是说神对他的话语没有一致性， Ternyata Henokh mengalami maut. 可是我们看以诺也面对死亡。 Di Alkitab di pasal 5 ternyata ada satu orang yang diberikan hidup dan diangkat oleh Tuhan. 我们看在创世纪的第5章，我们世界上有一个人，他与神同心，也被神接上 Henokh 天， diangkat oleh Tuhan. 神把他接上去。 Bukankah upah dosa adalah maut? 他面对死亡， Tetapi kenapa di kejadian 5 ada orang yang tidak ngalamin maut? 虽然我们看到人面对死亡，可是有一个人他不面对死亡， Ayat ini berbicara bahwa orang hidup bergaul dengan Tuhan. 就是因为他与神同行，所以神将他取去。 Masih ada harapan yang Tuhan berikan dan jalan keluar. 所以在神仍然有盼望，有出路。 2 kali diulangi, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Henokh hidup bergaul dengan Allah. 我们看到在创世纪5章重复了2次，以诺是与上帝同行，以诺是与上帝同 Saudara 行。 kalau lihat di Yudas pasal 1, 我们如果看犹大书1章， dari zaman Henokh dunia itu udah rusak. 我们看在以诺的时代，这个世界已经改变了。 Kitab Yudas menjelaskan hal itu. 犹大书告诉我们， Tapi kapankah Tuhan menghukum dunia? 然后神他什么时候才审判这个世界呢？ Pada zaman Nuh. 就是在挪亚的时代。 Henokh itu keturunan ke-7 dari Adam dan Hawa. 挪亚是亚当夏娃的第7代， Dan sampai Tuhan memberikan kesabaran panjang, sabar sedemikian. 所以神对人是那么长久忍耐到7代， Dunia baru dihukum di zaman Nuh. 神才审判这个世界。 Padahal dunia sudah rusak dari zaman Henokh. 从以诺的时代，我们看世界已经败坏堕落了。 Karena itu saudara, di masa pandemi seperti keadaan seperti ini, 所以弟兄姐妹，我们在这个新冠病毒疫情之下， saya percaya sebenarnya Tuhan sudah menegur dunia ini dari jauh sebelumnya. 我们知道神他已经对这个世界采取行动。 Tapi kalau hari ini Tuhan mengizinkan apa yang terjadi menimpa dunia ini,
如果神今天让这些事情临到我们这个世界， Tuhan sedang memurnikan gerejanya. 神再一次的要眺望他的教会， Gerejanya bukan bangunan. 因为神的教会不是建筑 Gerejanya 物， bukan organisasi. 神的教会不是一个团体， Tapi memurnikan saudara dan saya. 神在炼净你和我。 Saudara, kita lihat Kejadian pasal 6 ayat 9 berkata demikian. 我们看在创世纪第6章第9节这样告诉我们， Bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. 挪亚是与上帝同行的人。 So lihat, keturunan orang yang hidup bergaul dengan Allah, dia tetap hidup bergaul dengan Allah. 我们看与神同行交往的人，他的后裔也是与神同行交往的 Sudah 人。 berapa lama Nuh ada di kapal? 我们来看看挪亚他在方舟里面多久的时间？ Saudara, kalau saya hitung catatan semuanya di total semua 371 hari. 我算起来，总共有371天。 Saudara, 371 hari Nuh di dalam kapal. 挪亚在方舟里面有371天的时间。 Saudara, kita dari bulan Maret ya di PSBB. Berapa banyak yang udah gak sabar, udah pingin naik sepeda jalan-jalan. 我们从3月份，我们就是被这些限制以后，我们都觉得很不耐烦了。 Anak-anak bilang bosan di rumah. 孩子说在家里太无聊了。 Saya tahu Nuh berapa lama di kapal ini? 可是我们想，挪亚被关在这个方舟有多久的时间？ 371 hari. 有371天。 Kapal ini ada hanya 3 tingkat itu. 这个方舟有3层楼。 Saudara, saya percaya Nuh, saya boleh sebut adalah pemelihara dan perawat binatang yang paling baik di dunia. 我相信挪亚是一个世界上最好的能够照顾这些畜类的人。 Nuh nggak malas-malasan di kapal. 因为挪亚他就是在这个方舟里 Dia harus 面， bekerja keras. 他要非常的努 Dia harus 力。 membantu binatang melahirkan. 也许那时候有动物要生产，他也要帮助， Dia harus beri makan binatang. 他要喂养每一只动物。 Kalau boleh saya sebut, Nuh adalah pemilik taman safari pertama di dunia. 我可以说，挪亚他是世界上第一个拥有野生动物园的。 Bagaimana Nuh menghabiskan waktu selama dalam kapal dan melakukan semua itu. 所以我们看挪亚他在方舟里面，他每一天忙忙碌碌的在做这个工作。 Nuh hidup bergaul dengan Allah. 他是与神同行 Saudara 的 mungkin 人。 berkata anak muda yang menyaksikan live streaming ini. 你也许说哦，这个年轻人现在你在操作这个现场直播， Yang milenial. 你们这个是新时代的人， Waduh, apa nggak bosen 371 hari? 你会想说，哇，371天不是很无聊吗？ Nggak ada internet lagi. 在那里没有网络， Nggak ada wifi lagi. 也没有网站， Tiap hari bau binatang. 天天你闻到的就是动物的味道， Ketemunya lu lagi. 看到的就是你，就是你。 Wah, penderitaan luar biasa. 这个苦难真的是不好受。 Saudara, saya percaya bahwa Nuh bergaul sama Tuhan. 我相信挪亚是与神同行， Dia recharge hidupnya di sana. 他就是在方舟里面 Dia 自 mampu 我充 melakukan 电。 pekerjaannya di sana. 他知道他要尽的本分责 Nuh 任， memandang penderitaan yang dia alami. 他就轻看他所 Kesukaran yang dia alami. 他所面对的苦楚， Pergumulan yang dia alami di kapal. 他在方舟里面所面对的挣 Diisolasi di 扎， dalam kapal. 他是被隔离在方舟里面， Tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dia terima. 比起他将来得到的荣耀是微不足道的。 Roma pasal 8 ayat 18 berkata, 罗马书8章18节这样告诉我们： sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。 Saudara, apa artinya ayat ini? 这经文是告诉我们什么呢？ So, ayat ini berbicara bahwa semua penderitaan zaman ini, 就是告诉我们这个时代给我们所受的苦难， pandemi ini, 这个疫情， penyakit COVID, 我们看到新冠病毒， kengerian kabar yang ada, 我们看到这个方舟所面对的 kesengsaraan, kekecewaan, 苦难、失望， soal kesedihan yang kita alami, kesusahan. 我们的忧伤，我们的痛苦， Kita
harus dianggap sebagai tidak berarti dibanding dengan berkat. 我们就要以它为不足介意的，因为我们知道我们有得到将来的荣耀。我们要度过 mahkota kemuliaan 因为有荣耀的冠冕 yang akan dianugerahkan kepada kita sebagai orang percaya 会赐下给每一位信靠他的人。 kalau kita setia sampai Tuhan datang. 只要我们忠心到主来的那一天。 Petrus berkata, jika gembala agung itu datang. 所以彼得强调说，当那牧长显现出来 Saudara 的时候， jangan berkata, akhir zaman nggak tahu kapan kok. Alkitab memang nggak nyatakan. 我们虽然圣经没有清楚告诉我们什么时候， Saudara, saudara mungkin berkata, oh Tuhan masih belum datang. 你说哦，他还没有来。 Saudara, saya alamin sendiri dengan orang tua saya. 我自己已经经历到我的父母亲， Memang benar kita nggak tahu Tuhan kapan datang. 我们不知道神什么时候来， Tapi ingat, kalau Tuhan belum datang, 也许他还没有来， bisa jadi kita yang datang ke Tuhan. 反过来是我们先去他那边。 Saudara, saya percaya kita semua rindu mahkota kemuliaan. 各位弟兄姐妹，我相信每个人都渴慕得到荣耀的冠冕。 2 Korintus pasal 4 ayat 17 berkata demikian. 我们可以看到，哥林多后书4章17节告诉我们， Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 我们是直战直轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。 Kenapa Petrus rela disalibkan terbalik? 为什么彼得他愿意受苦呢？ Kenapa Paulus rela dirajam, dianiaya, dicambuk, disiksa, dihina, bahkan terombang-ambing kelaparan, kedinginan? 为什么保罗他能够忍受一切的鞭打，一切用石头丢他，然后在船上风到大风浪的摇摆，各种的苦难呢？ Kenapa Nuh rela diejek, diremehkan, membuat kapal tinggal dalam kapal 371 hari, rela sedemikian menderita? 为什么挪亚忍受人家的讥笑？你为什么在这个大晴天制造一个方舟，然后他忍受在方舟里面371天的苦难？ Karena mereka percaya bahwa kemuliaan yang Tuhan sediakan tidak tertutup oleh penderitaan yang hendak menghentikan ketekunan kita. 因为他知道神所预备给他的荣耀冠冕，不能被这些痛苦所遮盖、所淹没。尽管这个痛苦是要把我们的努力消耗掉了， Kemuliaan Tuhan 因为神的荣耀 tidak tertutup oleh penderitaan. 不被我们的痛苦所遮盖。 Penderitaan memang hendak menghentikan ketekunan kita. 这个痛苦要把我们的努力、把我们的恒心消耗掉。 Tetapi mahkota kemuliaan akan terus membakar api dalam diri kita untuk giat mengikuti Tuhan senantiasa. 我们看到这个荣耀的冠冕，就像圣灵的火在里面眺望我们，让我们能够有一个鼓起精神来为主做下去。 Saudara, banyak anak Tuhan mengutip ayat Roma pasal 8:28. 很多神的儿女，他们喜欢用罗马书8章28节。 Ketika melihat anak Tuhan sedang bergumul dalam penderitaan, 我们看到，如果属神的儿女，他们面对苦难、面对挣扎的时 dalam 候， pencobaan, 他们面对种种的试验， dalam ujian, 面对种种的考验。 udah segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan. 我们常说，我们都是小的，万事都互相效力，叫爱神的人得益处。 Ayo bertahan dalam ujian, bertahan dalam pencobaan. 所以你面对的考验，面对的试验，你要坚持到底， Kamu akan terima mahkota kehidupan. 你就会领受到生命的冠冕。 Saudara, apakah demikian? 难道是真的吗？ Perhatikan ayat ini baik-baik. 我们来仔细分析一下这节经文。 Saudara, saya garis bawahi kalimat ini, 2 ayat ini muncul kalimat yang sama. 我把这2节经文写下来，而且我在下面画下线，你就明白它的不同点在哪里。 Siapakah yang terima mahkota kemuliaan? 到底是谁能够领受这个荣耀的冠冕呢？ Siapakah yang akan kuat dalam ujian? 谁能够在考验当中站立的坚固呢？ Siapa yang akan mengalami kebaikan di tengah ujian, pencobaan, penderitaan? 在苦难、试验、考验当中，谁能够得到从神而来的好处呢？ Roma 8 berkata, bagi mereka yang mengasihi Dia.
在罗马书8章里面告诉我们，叫爱上帝的人。 Yakobus pasal 1 berkata, kepada barang siapa yang mengasihi dia. 在雅各书的1章12节是那些爱他之人。 Saudara, saya kasih contoh bagaimana orang yang mengasihi Tuhan di tengah penderitaan. 我举个例子，在苦难中爱上帝的人是怎样的人？ Saya beri contoh yang terakhir, bagaimana orang yang merindukan mahkota kemuliaan setia di tengah penderitaan. 我给你们一个例子，就是说一个渴慕荣耀的冠冕的时候，他在苦难中至死忠心。 Tuhan panggil Abraham 神呼召了亚伯拉罕， dengan janji, aku akan memberkati engkau dengan keturunanmu banyaknya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. 应许他，你的后代后裔像天上的星，像海边的沙，那么多。 Kalau diberi janji sedemikian, istri yang diberikan harusnya subur atau mandul. 如果神应许了亚伯拉罕有那么多的后裔，他给亚伯拉罕的妻子是一个不怀孕的，还是能怀孕的呢？ Ayo, yang saksikan live streaming di rumah, coba senggol papa mamanya, tanya yang anak milenial, orang tua tanya anaknya. Ayo, tuh Pak Pendeta nanya, harusnya mandul atau subur kalau janjinya begitu. 你们在家里看电视参加崇拜的，赶快动一动你旁边的你爸爸妈妈或者你的妻子或者你的孩子。刚才牧师已经问了，好，你现在给我你的答案，到底是能生育的还是不能生育的呢？ Jawabannya yang subur. 应该是能生育的。 Saudara jangan senyum-senyum lihat layar. 你不要看着荧幕一直跟我微笑。 Wah, anak milenial, kok Pak Pendeta bisa lihat ya? 你说哦，这个牧师为什么会看到我呢？ Saudara, perhatikan. 我们要 Sarah 注意 subur apa mandul? 撒来他是不生育的还是生育的呢？ Kejadian pasal 11 ayat 30 berkata, Sarai itu mandul. 在创世纪的11章30节说，撒来不生育。 Soal saya nggak mengerti, kok yang dikasihkan yang begini. 我不明白，神给他应许，又给他这样的妻子。 Lebih kaget lagi ketika saya baca kehidupan Ishak, anaknya Abraham. 我们就看第二代，就是亚伯拉罕的孩子以撒。 Tuhan mengulangi janjinya. 神也是重复的应许。 Ishak, bapakmu Abraham aku berikan janji bahwa keturunannya seperti pasir di laut, banyaknya seperti bintang di langit. 以撒，我告诉你，我已经应许了你的父亲亚伯拉罕，他的后裔会像天上的星那么多，像海边的沙那么多。 Kamu juga akan demikian. 你也是一样。 Nah, Tuhan kasih Ishak istri yang subur apa mandul? 那我们来了解， Harusnya, 神给以撒是一 harusnya sih 个 subur. 能生育还是不能生育的？应该要给他能生育的是 Tapi 吗？ pada awalnya istrinya mengalami apa? 可是起先我们看到 Kejadian pasal 25 berkata, istri Ishak itu mandul. 在创世纪25章21节告诉我们，以撒因他妻子不生育。 Nah, bukan hanya di Ishak. 我们看以撒面对 Anaknya 的， Ishak ada namanya Yakub. 跟他的孩子雅各所面对的， Itu cucunya Abraham. 就是亚伯拉罕的孙子， Juga diberikan janji yang sama. 也是给他同样的应许。 Pernah dengar orang berdoa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? 你曾经听过人家祷告亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝， Ini kakek, anak, cucu. 就是一个做祖父的、做父亲的、做孙子的。 Nah, Yakub istrinya dikatakan Rahel mandul. 雅各所爱的妻子拉结，这里说却不生育。 So saya nggak habis pikir kenapa 3 generasi persis dengan janji yang begitu luar biasa, tapi 3 istrinya mandul semua awalnya. 我不明白，上帝给这个3代的人应许，可是给这3代人的妻子都是不生育的。 Tapi saudara lihat orang yang mengasihi Tuhan bagaimana hidupnya. 所以我们看他们是爱上帝的人，他们的生活是怎样 Di 呢？ tengah penderitaan, 在苦难当中， di tengah pergumulan, 在挣扎当中， dalam penguasaan diri mereka menantikan janji Tuhan. 他们非常的节制，等候 Upah 神的 yang 应 Tuhan 许， sediakan. 等候神给他的冠冕。 Saudara, dari merekalah lahir bangsa Israel.
因此，从这3代我们就看到以色列民族产生了。 So maka hari ini bangsa Israel nggak bisa sombong. 所以以色列人民不需要骄傲， Karena mereka bisa jadi seperti hari ini karena anugerah Tuhan. 因为他们明白，他们成为何等样的民族，都是靠来神的恩典。 Karena itu saudara baik yang di gereja maupun yang di rumah. 因此，无论在教会的，无论是在家里崇拜的， Kalau kita lihat bagaimana penderitaan Petrus, Paulus, Nuh dan juga ketiga wanita ini. 如果我们看到所受的痛苦，有彼得、保罗，有挪亚，有这3位妻子， Sungguh anugerah Tuhan kalau hari ini kita diberikan janji yang begitu mulia yang namanya mahkota kemuliaan. 我们看到这些都是神的恩典，他给了我们一个应许，要给我们荣耀的冠冕。 Orang yang hidup di akhir zaman kita berkata kalau yang sungguh-sungguh akan makin sungguh-sungguh. Yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan akan makin tidak sungguh-sungguh. 因为神要的就是那些恒心爱他的人。 Saudara bagian yang mana? 你是属于哪一类的呢？不爱神的还是爱神的人呢？ Yang penonton atau pelayan? 你属于那个服侍者还是那个观众呢？ Yang hidup di kapal perang atau di kapal pesiar? 你活在一个经卷战场当中的，还是活在游艇安逸当中的呢？ Biarlah kita memberi jawab kepada Tuhan hari ini. 我们自己向神回复。 Alkitab berkata, mahkota kemuliaan disediakan bagi mereka yang setia kepada Tuhan sampai mati. 因为圣经告诉我们，那个自始忠心的人有荣耀的冠冕为他们存留。 Amin. Tuhan 阿们 memberkati. 愿神赐福。 Mari kita berdoa.